Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Baqarah ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pagi ini kita sambung lagi pengajian tafsir pada surah Al-Baqarah. Masih lagi berkisar kepada kisah tentang lembu betina. Saya sambung daripada ayat di mana Ustaz Jamiluddin berhenti.
iaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Bani Israel an tazbahu baqarah, supaya mereka menyembelih lembu betina, dan ulama tafsir kata ayyu baqarah, mana-mana saja lembu betina mereka boleh gunakan untuk sembelihan. Allah cuma perintahkan sembelih lembu betina dan mereka boleh buat, dan mereka melaksanakan saja. Masalahnya ialah bila mereka bertanya banyak soalan, dan Allah Ta'ala menyatakan faf'alu ma tu'marun. Ini ayat yang last Ustaz Jamiluddin berhenti, ayat 68. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukan sajalah apa yang kamu diperintahkan. Kalau kita faham makna ayat ini, bermakna Allah Subhanahu wa taala hanya suruh buat, Kemudian mereka bertanya tentang umur, bertanya tentang umur, tidak terlampau tua dan tidak terlalu muda. Pada ayat yang kita baca pagi ini, dia tanya tentang warna. Bila telah jawab, Nabi Musa AS dah jawab umur lembu, mereka tanya pula warnanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata ud'u lana. Dia tanya, dia cakap pada siapa ni? Qalu, mereka telah berkata. Siapa mereka? Bani Israel. Ud'u, dia fi'il amr, dia tuju kepada satu orang. Kalau jamaah ud'u ada waw, yang ini ud'u lana, bermakna mereka berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan tak rasa pelik ke? Tak rasa pelik ke? Ud'u lana rabbaka. Wahai Musa, doakan untuk kami kepada Tuhanmu. Soalannya sekarang ni, adakah Allah Ta'ala itu bukan Tuhan mereka? Ud'u lana rabbana, sepatutnya, wahai Tuhan kami, wahai Musa, doalah kepada Tuhan kita. Tapi dia kata rabbaka, menunjukkan Bani Israel ni biadab kepada Nabi mereka dan kepada Allah Ta'ala dengan menyebut Tuhan kau. Bila Allah Ta'ala perintahkan mereka sembelih lembu betina, dia tanya ud'u rabbaka yubayyin lana ma launuha. Cuba kau tanya dengan Tuhan kau. Macam tu. Di sini sudah nampak bahawa seakan-akan perintah itu datang daripada Tuhan Nabi Musa, tidak ada kena-mengena dengan mereka. Seolah-olahnya macam perintah itu antara Tuhan dengan kau. Sekarang kau tanya Tuhan kau. Macam tu. Tak boleh bayang tak? Kalau Allah itu Tuhan mereka, ud'u lana rabbaka, ud'u lana rabbana yubayyin lana, wahai Nabi, wahai Musa, cuba minta dengan Tuhan kita terangkan lembu itu warnanya macam mana, warna apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha. Baik, saya baca sikit daripada tafsir At-Tabari. Dia kata ba'da an arafa banu Israel, dia kata sinf al-baqarati min haitsu umuruha talabu minhu ma'rifata launiha wa qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Selepas mana mereka itu sudah mengetahui umur lembu itu, lembu betina itu, mereka bertanya pula tentang apakah warnanya. Wa hadza ta'annud akhar minhum yudafuna li, dia kata kat sini, dia kata bahawa yang tanya tentang warna ni kumpulan lain pula. Dia macam ni, Bani Israel ni ramai, tapi kes pembunuhan ni melibatkan dua kabilah.
Jadi satu kumpulan tanya, oh, lembu tu umur dia berapa tahun? Dapat jawapan, patutnya selesai. Yang satu lagi ni pula dia pun tak puas hati. Kami pun ada soalan juga. Nampak tak? Dia sengaja mengada-ngadakan benda yang tak perlu. Meremeh-remehkan. Sebab dia persoalannya ialah seorang lelaki mati, mayatnya dijumpai di kampung orang lain. Jadi kalau tak selesai masalah ni, dua kabilah ni akan mungkin bergaduh atau berbunuhan. Jadi Nabi Musa nak selesaikan masalah tu, Allah Ta'ala perintahkan sembelih lembu. Dia tanya satu puak tanya, berapa umur dia? Dah jawab. Satu puak lagi takkan tak ada soalan. Jadi dia pun nak tanya soalan juga, warna apa? Kerana dia kata satu kumpulan ni dia pula yang tambah soalan lain, iaitu apakah warnanya, dan Allah Ta'ala jawab, innaha baqaratun safra faqi'un launuha. Faqi'un dalam bahasa Arab ni dia kata boleh juga dengan makna syadidun, ya, sangat. Warna lembu itu sangat kuning, ya, sangat kuning. Kalau tengok dalam terjemahan nama pimpinan Ar-Rahman, dia kata kuning tua warnanya, ya. Qala Ibn Abbas qalu la rabbaka yubayyin lana ma launuha faqila lahum uqubatan lahum innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nazirin fahusiru ala launin minha duna launin. Jadi kata Abdullah bin Abbas dalam satu riwayat bahawa Allah Ta'ala terangkan warnanya, warna lembu itu kuning bersangatan, ya, kerana sebagai satu hukuman terhadap soalan mereka. Kalau mereka tak tanya, Allah Ta'ala takkan susahkan, ya. Boleh saja disebut safra, cukup. Baqaratun safra, cari lembu warna kuning. Tapi baqaratun safra faqi'un launuha, dia ada tambahan tu, jadi berat lagi, ya. Kerana mereka nak menyusahkan diri, Allah bagi susah, ya. Tasurun nazirin, yang mana warna itu jikalau melihatnya surur, tasurun maknanya, surur makna gembira. Orang yang tengok warna itu akan rasa senang hati. Orang yang melihat warna itu senang hati. Maknanya nak gambarkan betapa lembu tu cantik warna kulit dia. Soalan tu patut tak payah tanya, ya. Yubayyin lana ma launuha ismun istifham bermakna ay, ya. Yubayyin lana ayyu syai'in launuha fa kullama ma marih fi mahallin raf'i mubtada wa launuha khabar. Okey, ini dia cerita sikit pasal lughah, pasal bahasa Arab. Saya rasa ini tak penting. Memadai dengan kita bacakan di sini bahawa ada sifat menyusah-nyusahkan diri, ya, yang dilakukan oleh Bani Israel tanpa bebanan syarak. Syarak tak suruh, tetapi oleh kerana mereka nak susahkan diri, Allah bagi. Nanti di hujung nanti saya nak bagi pengajaran sikit tentang peristiwa ni. Baik, kita pindah terus pada ayat ayat 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Soalan berikutnya ialah, wahai Musa, doalah kepada Tuhanmu, terangkan kepada kami lembu apa ni. Setelah mana Nabi Musa terangkan umur dan warna, dia tanya, ni lembu apa ni? Ya. Untuk apa? Innal baqara tashabaha alaina. Kali ni dia tak guna baqarah. Pasal tak ayat tu? Ya. Ni lembu betina apa ni? Sesungguhnya lembu itu, ya, terdapat kesamaran kepada kami. Kami jadi confused, itu maksud dia. Tapi dia tak guna innal baqarata.
Dia penting huruf ta marbutah sebab cerita ni cerita tentang lembu betina. Faham tuan-tuan? Bila cerita tentang lembu betina, dia tanya baru 2 soalan. Nabi Musa pun jawab dua-dua soalan. Lepas tu dia tukar, innal baqara. Baqara ni mana-mana lembu, tak kira jantan atau betina. Seolah-olah macam mereka ni nak cuba minta, wahai Musa, bagi senang sikit, boleh tak mana-mana lembu, tak kira betina atau jantan? Sebab al-baqar dengan makna jantan. Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya lembu ni dia buat kami jadi confused. Jadi seakan-akan Bani Israel nak tarik balik. Boleh tak mudahkan sikit? Sebenarnya mudah, kerana Allah Ta'ala kata baqarah tu adalah lembu betina. Mereka yang susah kan. Bila jadi susah, dia minta, boleh tak mana-mana lembu pun kami nak sembelih. Di sini ada 2 perkara. Satu, dia nak mudahkan. Kedua, dia nak langgar arahan pertama. Arahan pertama lembu betina, yang ni dia minta baqar. Baqar ni boleh makna lembu jantan atau mana-mana lembu, termasuk lembu betina. Kerana kaedah bahasa Arab, bila sebut jantan merangkumi betina. Merangkumi betina. Itu yang disebut para ulama sebut tentang hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang menuntut ilmu itu fardu ke atas tiap-tiap muslim. Muslim ni laki-laki. Jadi ada orang dia tambah hadis tu ala kulli muslim wa muslimah. Sebenarnya tambahan tu tak perlu, kerana bahasa Arab ala kulli muslim, ya, fardu menuntut ilmu ke atas orang muslim laki-laki wa muslimah, dia dah masuk perempuan. Di sini pun sama. Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam bahasa Arab, bila sebut baqar, dia merangkumi jantan betina. Sesungguhnya lembu ni telah buat kami jadi confused Musa, ya. Kesamaran kepada kami, susah kami nak pilih, ya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kalau kau cerita terang-terang, tentulah, ya, kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Yang ini dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Baik. Kita lihat pada ayat 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul ard wala tasqil harsa musallamah la syiyata fiha. Okey. Bila mereka sudah minta, boleh cerita tak lembu macam mana, kami tak faham ni. Allah Ta'ala bagi lagi susah. Sepatutnya kalau dia berhenti setakat tu, carilah mana-mana lembu warna kuning, warna tu kamu tengok, kamu suka tengok, dah. Oleh kerana dia tanya tu, maka Allah Ta'ala tambah lagi. Allah Ta'ala kata, ya, bahawa Nabi Musa menjawab, Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina. Allah tak tukar daripada baqarah jadi baqar. Walaupun mereka tanya baqar, ya, mana-mana lembu, Allah kata tetap sesungguhnya lembu betina itu. Innaha baqaratun, ya, tanpa alif lam. Maknanya nak bagi lagi payah kepada mereka. Kalau innal ada alif lam, al-baqarah mana the, ya, apa dia panggil, cow kan, bahasa apa, lembu lah. Bila ada alif lam bermakna dia cerita tentang lembu yang khusus, tapi Allah jawab inna, bukan, innaha baqaratun la zalulun tuthirul ard. Apa makna ayat ni? Sesungguhnya seekor lembu betina itu yang mana tidak pernah digunakan untuk buat kerja. La zalulun muzallalah, mana lembu yang tak pernah buat kerja berat. Ya, zalul mana dia lembu yang biasa orang guna untuk kerja-kerja, apa-apa kerja lah, membajak tanah ke apa. Jadi kita panggil lembu tu muzallalah. Dan Allah kata la zalulun, mana lembu ni tak pernah buat kerja. Mana lagi nak cari?
Bila kita nak beli lembu, mana kita tanya kat tuan dia kan, lembu ni dulu buat kerja apa? Pernah tak digunakan untuk kereta lembu ke? Pernah tak digunakan untuk angkat barang ke? Pernah tak digunakan untuk kerja-kerja membajak tanah? Kita biasa tak tanya. Tapi oleh kerana perangai Bani Israel demikian, maka Allah Ta'ala tambah lagi, cari lembu yang mana tak pernah buat kerja, ya, tuthirul ard, maknanya macam kita tanah tu kita sikat kan, membajak lah, tanah tu dibajak menggunakan lembu itu. Bermakna lembu tu tak pernah diguna oleh tuan dia untuk buat kerja-kerja berat. La tasqil harsa, bukan saja membajak tanah. Bila tanah itu telah ditanam dengan tumbuh-tumbuhan, bila lembu tu tidak pula diguna untuk membawa air. Ya, zaman dulu orang guna juga lembu selain daripada membajak, dia bawa satu bekas kiri kanan, di jalan dekat tanaman tu, bekas tu dibocorkan supaya air dapat turun. Ya, jadi dipanggil tu siqayatul harth. Jadi lembu ni tidak pernah pula diguna untuk mengairi tanam-tanaman. Musallamatun la syiyata fiha. Musallamah mana lembu itu sempurna, tidak cacat. Betul, tidak cacat. Sempurna, sejahtera, tidak cacat. Maknanya dalam keadaan baik. Tak ada sikit pun aib, tidak ada sikit pun cacat celanya. Kalau kita cari kulit dia, telinga dia koyak ke, tanduk dia pecah ke, patah ke, ekor dia, tak ada. Jadi perkataan musallamah tu sudah cukup untuk menyusahkan mereka, menyusahkan Bani Israel. Ya, la syiyata fiha. Ya, tidak ada aib. Syiyah mana dengan aib, tidak ada sebarang kekurangan pada lembu tersebut. Qalul ana ji'ta bil haqq. Di sinilah Bani Israel berhenti tanya. Kenapa? Kerana lembu ni dah cukup susah untuk cari. Lembu ni kira payah nak cari ni macam ni. Biasa kerana Bani Israel, lembu dia memang guna untuk buat kerja-kerja, membantu kerja-kerja dalam pertanian dan sebagainya. Jadi nak cari lembu yang tak buat kerja ni, kat mana nak cari? Akhirnya mereka berhenti setakat tu. Qalul ana ji'ta bil haqq. Okey, wahai Musa, sekarang ni kau barulah betul, maksudnya ji'ta bil haqq, ya, baru sekarang ni. Mereka berkata sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifat yang sebenar. Sebenarnya Bani Israel ni mereka dah tak mampu nak, maknanya carry lagi, nak terus lagi tanya lagi, kerana berkemungkinan akhirnya lembu yang diperintahkan itu lebih sukar lagi untuk dicari. Jadi mereka berhenti setakat tu. Kemudian Allah Ta'ala kata fadhabahuha, lalu mereka dapat cari lembu itu. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu. Ya, fadhabahu maknanya mereka ni ramai-ramai berjaya melaksanakan usaha untuk menyembelih itu. Pertama cari lembu tu, kemudian sembelih. Fadhabahu mana mereka akhirnya berjaya menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, kada dalam bahasa Arab maknanya hampir-hampir, dekat-dekat, hampir-hampir, ataupun maknanya macam itu. Bila ada tambah ma wa ma kadu, makna hampir-hampir tidak, hampir-hampir tidak mereka melaksanakannya atau melaksanakan perintah itu. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir, panjang kisahnya, terutamanya daripada sumber Israiliyat. Sumber Israiliyat ni macam ni. Nabi SAW kata wa hadisu an Bani Israel wala haraj, ceritakanlah tentang Bani Israel daripada Bani Israel dan wala haraj, mana tak mengapa. Ada dua keadaan. Satu,
Satu keadaan ialah Nabi SAW membolehkan kita, kalau nak cerita keburukan Bani Israel, cerita, tak kisah. Sebab hadis ni dia sambung dengan apa ni, balighu anni walau ayah. Yang ni tuan-tuan biasa dengar, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Dia hadis ni sambung. Biasa ustaz-ustaz dia baca depannya. Pasal dia nak ceritanya dalam agama ni kita tahu sikit ilmu, sampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, jangan tak mengapa, tak kisah. Satu, cerita keburukan dia, pasal Allah cerita dalam Quran, cerita wala haraj. Yang kedua, para ulama melihat hadis ni dengan makna apa-apa kisah yang Nabi Muhammad SAW tak ceritakan tentang Bani Israel dan kamu dapat daripada mereka. Contohnya lepas wafat Nabi SAW, hatta zaman Nabi pun ada Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang pendeta Yahudi masuk Islam di Madinah. Lepas tu dia ada Ka'ab al-Ahbar, ya, dia masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Lagi Wahab Ibn Munabbih. Ada beberapa orang lagi lah yang mana orang Yahudi masuk Islam. Jadi bila mana ada ayat-ayat Quran tentang Bani Israel yang Nabi SAW tidak menceritakan secara detail, terperinci, para sahabat bertanya kepada mereka ini, mereka yang pendeta yang masuk Islam ni. Jadi kalau dia cerita perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syariat kita, wa hadithu an Bani Israel wal haraj, ceritakanlah daripada mereka, tak mengapa. Tapi kalau dia cerita tentang kisah umat-umat terdahulu, mereka cerita tentang nabi-nabi mereka, benda tu bercanggah dengan syariat kita dan tak layak untuk kita tak layak untuk kita beriman dengan benda tu. Yang ini kita haram menerimanya. Contoh, menceritakan tentang nabi dia minum arak, mabuk, telanjang, itu tak boleh terima. Nabi dia mengorat bini orang, ini tak boleh terima. Ya, nabi dia berzina dengan anak sendiri, ini pun tak boleh terima. Boleh faham? Maknanya ceritakan daripada Bani Israel ni benda-benda yang tak bercanggah dengan syariat kita, tak apa, sebagai pengajaran. Cuma Nabi SAW mengatakan la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, kita tidak membenarkannya 100% dan kita tak tolak 100%, 100%. Kita ceritakan saja. Sebab itulah para ulama meriwayatkan juga riwayat-riwayat Israiliyat, disebut dalam kitab-kitab tafsir. Antara yang banyaknya Ibnu Katsir. Imam Ibnu Jarir ni dia hati-hati sikit. Jadi ringkasnya dalam banyak-banyak kitab tafsir ni, biasalah kita dengar kisah yang mana lembu tu dicari, dicari, akhirnya jumpa milik dua orang anak yatim. Ya. Jadi lembu tu berapa harganya? Harganya ialah disembelih lembu itu, lepas tu kulitnya dilapah, isinya dikeluarkan, kemudian kulit tadi dijahit semula, isikan wang emas dalam kulit tadi. Bila penuh, itulah harga dia. Bayangkan, daripada asalnya hanya cari mana-mana lembu betina, sembelih, ambil mana-mana bahagian lembu itu, fadribuhu bi ba'dihha, pukul mayat yang orang mati itu dengan mana-mana bahagian, kaki ke kepala ke apa daripada lembu tadi. Selesai masalah. Akhirnya bila mereka menyusahkan diri, jadi payah, sehingga lembu tu pun jadi mahal. Dan mereka terpaksa kumpulkan harta benda mereka, ya, untuk membayar kepada anak yatim tadi harga lembu tersebut. Dan lembu tu memang peninggalan mak ayah dia, tak pernah buat kerja, membajak, tak pernah buat kerja mengairkan tanaman, tak pernah buat kerja apa. Jadi lembu tu
Kira lembu yang rehat lah. Lembu apa? Lembu VIP kan, tak buat kerja apa, relax, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Jadi harganya mahal, mereka bayar. Wa ma kadu yaf'alun. Saya berhenti ayat ni, kita nak ambil pengajaran. Oleh kerana apa nama ni, sifat bertanya-tanya sehingga menyusahkan diri ini dilarang oleh agama. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan kisah ni kepada para sahabat, ya, antara lain baginda juga mengata, innad dina yusrun, innad dina yusr wa la yushada dina ahadun illa ghalabahu. Ya, sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agamanya melainkan dia apa tu, illa ghalabahu, perkara yang dia menyusahkan itu akan mengalahkan dirinya. Dan ini kita boleh apply dalam banyak keadaan. Saya tanya tuan-tuan, soalan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, apa hukum baca talafuz bin niyah, usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala? Tuan-tuan, sunat dalam mazhab Syafi'i sama dengan mustahab. Mana benda tu disukai ataupun sunat, dengan mana para ulama Syafi'iyah kata liman arada li nafsihi, liman kana fi qalbihi ghuflah, siapa-siapa yang dalam hati dia ada kelalaian, maka sunat dia sebut usalli fardhu subhi. Dia sebut tu untuk apa? Listihdarin niyah, supaya datang niat. Sedangkan para ulama Syafi'iyah juga sebut, ulama-ulama Syafi'i kata la yushtarat bitalaffuz, solat kita sah, tak disyaratkan suruh kita lafaz. Tapi kalau lafaz tu boleh bantu niat, lafaz. Hari ni tuan-tuan tengok, ada tak orang lafaz tadi jadi payah? Bukan ada, banyak. Cuba jawab, banyak. Jadi agama kita tak susah. Dia asalnya ulama Syafi'i kata untuk bantu niat. So bila dia dah susahkan kita, tinggal tak payah buat. Itu pun bagi orang yang ada kelalaian. Kalau kita datang berdiri di saf, kalau tuan-tuan duduk saf belakang ni, tuan-tuan imam ke makmum? Makmum. Ni datang pagi-pagi ni takkan sembahyang zuhur, mesti sembahyang subuh. Tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan datang naik motor pun, aku nak pergi sembahyang subuh ni, bukan maghrib. Jadi bila kita berdiri di saf, niat tu dah ada sebenarnya, cuma kita sebut tu sunat, usolli fardhu maghrib. Sebab tu Imam Ahmad dia kata menyebut ni bid'ah. Imam Syafi'i kata tak, bukan bid'ah. Jadi sebab dia perbuatan sebelum takbiratul ihram. Jadi asal agama kita mudah. Kita tahu kita nak solat apa, berapa rakaat, kita imam ke makmum, kita duduk belakang, mana kita makmum. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i kita takbir terus, sah. Jadi bila orang hari ni usolli tu dah berapa kali ulang, tak selesai, lepas tu dah okey, usolli fardhu Akbar. Akbar tu dia boleh pecah lah. Akbar. Saya pernah kena orang ni siku ni. Allah. Sampai kita ni batas semayang. Pasal bahu kita, dada kita sudah lari kepada kiblat. Dia siku ya. Pasal dia nak masuk kan. Soalan saya ialah, agama ni Nabi kata mudah. Tidak ada orang yang menyusahkan agamanya sendiri, melainkan dia akan dikalahkan. Macam Bani Israel tadi, dia sendiri yang buat payah. Allah suruh sembelih mana-mana lembu, dia yang tanya itu tanya ini, akhirnya jadi susah. Jadi kita pun sama. Cek balik, kalau kita mazhab Syafi'i,
kenapa kita lafaz niat? Tuan-tuan ada ghuflah? Ada tak tuan-tuan lepas solat Allahu Akbar, dah imam baca, aku tadi niat sembahyang apa? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, makna tuan-tuan tidak ada ghuflah. Kalau tidak ada ghuflah, tidak sunat lagi baca tu. Sunat bila kita ni lalai, kita ni jadi banyak kali sembahyang, kepala kita banyak fikir tentang urusan dunia. Ya, kita teringat kerja kita, urusan kita, sampai kita takbir tu teringat lagi, oh ni lagi lepas nak kena pergi bank ni, nak kena keluar duit ni, besok nak kena bayar yuran anak sekolah kan. Allahu Akbar. Aku sembahyang apa tadi? Dia sendiri lalai, dia mana hati dia tak ingat ni, aku tadi takbir aku niat apa? Zuhur ke asar? Bagi mereka macam ni, lafaz tu sunat. Bagi tuan-tuan yang datang masjid, tuan-tuan tahu dah sembahyang apa. Jadi an-niyatu muqtarinatun bil fi'li, atau muqtarinatun, niat itu disekalikan ketika perbuatan, awal perbuatan solat takbir. Jadi kita masukkan Allahu Akbar. Bila kita kata Allah Maha Besar, kita dah tahu dah kita sembahyang apa, berapa rakaat, makmum ke imam. Allahu Akbar, itulah niat. Fan-niyatu mahalluhal qalb, kata Al-Maqdisi. Ya, boleh tuan-tuan tengok dalam kitab apa, saya ingat dalam Kifayatul Akhyar atau Al-Iqna'. Niat tu tempatnya di hati. Maka takbir dia Allahu Akbar. Allah suruh kita solat. Bila ada perkara-perkara yang kita menyusahkan diri, illa ghalabahu, dia akan dikalahkan. Dan saya tengok video Ustaz Jamil, dia ada bagi contoh lain. Agama ini mudah. Bila mana Nabi SAW menyatakan apa nama ni? Innallaha afrada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan kamu untuk mengerjakan haji, maka kerjakanlah haji. Seorang sahabat, dalam tuan-tuan boleh tengok syarah dalam kitab Al-Wafi, syarah Arba'in Nawawiyah, ya, Syekh apa nama, Mustafa Al-Bugha, dia bawa hadis ni. Afi kulli amin ya Rasulullah, nak buat haji ni tiap-tiap tahun ke wahai Rasulullah? Nabi fasakat, Nabi diam, tak jawab. Dia ulang tanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, adakah tiap-tiap tahun kena buat haji wahai Rasulullah? Nabi diam. Kali ketiga dia tanya, Nabi jawab, ya, la qultu na'am la wujiba famastata'tum. Kalau aku jawab ya, nanti haji dia akan diwajibkan pada kamu dan kamu tak mampu buat. Tak mampu buat tiap-tiap tahun. Bahkan hari ni orang macam saya, daftar tabung haji tu 2075 baru boleh pergi. Orang daftar haji 2040, tahu dia hidup ke tak ke masa tu dah mati dah. Sebab sekarang ada kuota. Bermakna Nabi SAW itu Nabiur Rahmah, Nabi yang ada sifat rahmat pada umat dia. Dia nak umatnya senang beribadat, dia tak nak susah. Jadi perbuatan bertanya perkara-perkara yang menyusahkan diri dilarang oleh agama. Sama kita pun, ya, banyak saya kena orang tanya-tanya soalan melalui WhatsApp ke apa, mesej apa semua. Soalan contohnya, Ustaz, saya semayang, lepas tu bila saya semayang dekat kapet ni kan, ada batu kecil, tak tahulah, kadang orang pakai seluar tu, kat seluar je ada batu terjatuh ke. Jadi bila saya letak dahi dekat lantai, sakit kan, terangkat kepala saya, lepas tu saya sujud balik. Adakah dikira 2 kali sujud? Lepas tu saya duduk antara 2 sujud, saya sujud lagi, adakah sujud yang satu lagi tu jadi 3? Saya jawab macam ni, ya, saya jawab, benda yang berlaku sekali-sekala tidak ada hukum. Itu kaedah yang ulama pegang, ya. Dia panggil apa? Satu, al-qalil kal ma'dum, benda yang sikit macam tak ada. Lepas tu an-nadir la hukmalah, benda yang berlaku sekali-sekala tak ada hukum. Bukan tiap-tiap hari kita gitu kan, ada tiap-tiap kali kita sujud je batu, setiap kali sujud sakit, tak ada kan, dia berlaku sekali-sekala. Jadi dia tanya soalan, perlu tak saya ulang qada balik sembahyang tu? Saya kata tak payah. Okey. Lepas tu dia tanya lagi, Ustaz, saya ada tanya ustaz lain, dia kata kena qada. Nampak tak? Tak nampak menyusahkan diri tak ni? Bila kita tanya satu orang ustaz, itu panggil istifta, tanya fatwa. Jawapan telah ada untuk diri kamu. Jawapan tu untuk diri kamu. Maka kata tak payah, solat tu sah. Dia kita tanya orang lain,
Ustaz dia kata kena. Lepas tu dia tanya balik, macam mana ustaz? Nanti dia tanya ustaz ketiga, keempat. Ada orang dia tanya sampai 10 orang. Lepas tu dia tengok, yang jawab tu banyak kata qada ke tak. Senang je tuan-tuan. Bila kita ragu, okey qada, senang. Tapi bila dia tak qada-qada pada solat tu, dia tanya, bila kamu semayang yang sakit ni? Oh, itu dalam setahun lepas. Itu pun satu gila, satu kegilaan dalam bertanya soalan. Benda ni agama tak ajar tuan-tuan. Sebab itu bila Nabi SAW bercerita tentang Bani Israel, dia ada satu hadis lain. Ya, Nabi kata, fa inna ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kamu dalam hal agama, kamu berhentilah buat. Ya, dan perkara yang aku suruh kamu buat, lakukanlah mengikut kadar kemampuan kamu. Fa inna ahlakal ladzina min qablikum kasatu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, iaitu Bani Israel. Sebab apa mereka, Nabi kata ahlaka, binasa. Ahlaka juga dengan makna celaka, boleh juga. Binasa, celaka, ataupun rosak, macam itulah. Rosak, binasa. Golongan sebelum kamu, iaitu Bani Israel. Kasratu masailihim, banyak sangat persoalan mereka, tanya benda bukan-bukan. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, banyak mereka bercanggah-canggah, berselisih-selisih ya dengan nabi-nabi mereka. Nabi dia cakap macam ni, dia cakap macam ni. Nabi cakap macam ni, dia cakap macam ni. Nabi cakap macam ni, dia cakap macam ni. Itu perangai Bani Israel. Apabila Nabi SAW tegur sahabat bila tanya benda-benda bukan-bukan, maka mereka takut nak tanya soalan. Lepas tu kita tengok adab para sahabat disebut oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab dia Al-Wafi. Para sahabat sangat takut untuk tanya soalan kepada Nabi SAW, kecuali kalau Nabi terangkan, mereka akan beri perhatian. Kalau Nabi SAW cerita cara ringkas, mereka faham, mereka terus amal, tak tanya banyak. Kerana bertanya banyak itu menyebabkan wajah Nabi berubah. Cuma kata dia, Nabi SAW akan layan soalan orang yang luar daripada Madinah. Orang luar daripada Madinah, macam orang Badui bila datang ke Madinah, yang tu Nabi layan. Jadi bila datang orang luar, orang Badui ke apa, tanya soalan, mereka kumon dengar. Sebab masa itulah peluang mereka nak dengar sesuatu secara terperinci. Sebab Nabi SAW layan orang Badui. Orang Badui ni dia tak ada adab. Dia tak ada adab, dia tak ada common sense. Lepas tu yang kencing dalam masjid ada, yang Nabi tengah khutbah dia tanya soalan pun ada. Ya, Nabi tengah khutbah dia, mata sa'ah, kan? Nabi cerita tajuk lain. Dia Nabi bila berlaku kiamat. Soalan tu tak relate dengan tajuk khutbah dia tanya. Jadi ini perangai Badui. Jadi bila Nabi SAW lepas habis khutbah, jawab soalan dia, sahabat berkumpul. Jadi macam itulah keadaan. Ya, bila kita bertanya soalan, pastikan soalan kita tu dia ada point dia untuk apa kita tanya. Kalau contohnya untuk lebih lebih menyempurnakan ibadat kita, okey, tak masalah. Ya, kalau kita ragu, tanya boleh. Tapi bertanya tu soalan-soalan yang macam ini, macam Bani Israel ni, dilarang oleh agama. Kerana Allah Ta'ala beritahu, wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir nanti mereka tak mampu buat benda yang mereka tanya banyak tu. Ya, banyak-banyak tanya, akhirnya tak boleh buat. Maka pengajaran kita ambil pagi ni, supaya kita tidak bersikap seperti Bani Israel dalam hal-hal agama yang kita dah faham, lakukan. Ya, apa yang wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang didatangkan, dibawa oleh Rasul dari segi syariat, ambillah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Muhammad larang kamu, Nabi SAW larang kamu buat, berhentilah daripada melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, rezekikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beramal. Terimalah amal-amal kami sekadar mana yang dapat kami laksanakan, ya Allah. Tampunglah kekurangan kami atas kelemahan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.